Demo meriah, rakyat berpusu-pusu turun ke jalan, suara rakyat bergema. Tetapi tunggu dulu, bila habis laung-laung reformasi, tempat tinggal macam tapak pelukusan. Alamak, menteri pun naik angin. Apa sudah jadi dengan tanggung jawab sivik kita? Ini bukan sekadar tentang sampah, tetapi ini adalah cerminan budaya dan maruah negara kita. Jangan skip video ini sebab kita akan bongkar sisi lain yang ramai tidak mahu bincang. Baiklah, salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke channel ini, Harens via MY. Perhimpunan Aman merupakan salah satu lambang penting dalam amalan demokrasi. Ia bukan sahaja menjadi ruang untuk rakyat meluahkan suara hati, malah memperlihatkan sejauh mana kematangan sistem politik dan hak kebebasan bersuara yang diamalkan dalam sesebuah negara. Namun begitu, perhimpunan yang sepatutnya menjadi simbol kekuatan suara rakyat boleh bertukar menjadi simbol kebobrokan budaya sivik apabila aspek tanggung jawab diabaikan. Begitulah yang ditekankan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakorming dalam satu hantaran di laman X atau dahulunya kita kenal sebagai Twitter. Hari ini, beliau melahirkan rasa kesal terhadap sikap tidak bertanggung jawab sesetengah individu yang membuang sampah merata-rata semasa menyertai perhimpunan tersebut. Sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap agensi pembersihan awam, khususnya Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, Nga menegaskan bahwa kebebasan berdemonstrasi tidak seharusnya mengabaikan kebersihan dan juga imej negara. Ngakormin juga berkata, Kerajaan Madani meraihkan demokrasi dan tiada halangan dengan perhimpunan aman, tetapi tolonglah jaga kebersihan. Beliau memaklumkan bahwa SW Corp kini terpaksa bertungkus lumus untuk memulihkan kawasan yang dicemari dengan sampah sarap yang ditinggalkan selepas perhimpunan berlangsung. Sikap ini menurut beliau bukan sahaja menyusahkan pihak berkuasa tempatan, malah turut mencemarkan imej negara di mata dunia. Pendirian beliau ini mendapat perhatian ramai, termasuklah dalam kalangan pengguna media sosial yang turut berkongsi gambar-gambar kawasan demonstrasi yang penuh dengan plastik, botol air, bungkusan makanan, dan pelbagai lagi sisa buangan. Walaupun tidak dinyatakan secara khusus perhimpunan mana yang dimaksudkan itu, tetapi hantaran itu dibuat susulan satu demonstrasi besar yang berlangsung baru-baru ini yang melibatkan ribuan peserta. Untuk rekod, pada tahun-tahun sebelum ini juga isu sampah selepas perhimpunan bukanlah perkara yang baru. Sewaktu Perhimpunan Bersih 4 pada tahun 2015 yang lalu, perkara yang sama turut dibangkitkan apabila peserta perhimpunan dikritik kerana meninggalkan kawasan dataran merdeka dan sekitarnya dalam keadaan yang kotor. Namun begitu, pada masa itu juga terdapat kumpulan peserta lain yang secara sukarela membersihkan kawasan selepas tamat perhimpunan. Satu perbuatan yang dipuji oleh masyarakat umum. Pada tahun 2023 pula, Perhimpunan Tangkap Anwar yang berlangsung di dataran DBKL turut menerima kritikan apabila pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur DBKL mengeluarkan kenyataan bahwa lebih 1 tan sampah dikutip selepas acara selesai. Menurut kenyataan rasmi DBKL, antara sampah yang dikutip termasuklah bendera-bendera kecil, risalah, dan botol-botol plastik. SW Corp pula melaporkan bahwa kos pembersihan mencecah hampir Rp20.000 untuk operasi pasca perhimpunan tersebut. Kritikan terhadap isu ini bukan hanya daripada kerajaan semasa. Beberapa NGO dan aktivis alam sekitar seperti Econites dan MNS, Malaysian Nature Society, turut menyuarakan kebimbangan mereka tentang budaya membuang sampah secara sembarangan dalam acara umum. Mereka menekankan bahwa kesedaran sivik dan tanggung jawab terhadap alam sekitar harus dimulakan dari peringkat sekolah lagi agar nilai ini tertanam kukuh dalam masyarakat. Kini persoalan besar yang timbul. Adakah rakyat kita benar-benar matang dalam menggunakan hak untuk berhimpun?
Atau adakah kita hanya mengambil kesempatan untuk mencipta momentum politik tanpa peduli kesan terhadap persekitaran dan juga image negara? Lebih parah lagi, apabila timbul naratif dalam kalangan sesetengah pihak yang mengatakan, tidak apa, itu kerja di BKL, kita hanya turun tunjuk perasaan. Nah, sikap sebegini tidak patut wujud dalam sebuah masyarakat yang bertamadun. Lainlah kalau kau mengaku yang kau ini tiada tamadun. Nah, kan? Bila kita bersungguh-sungguh melakukan hidup rakyat dan demokrasi, maka tanggung jawab menjaga ruang awam itu juga sebahagian daripada perjuangan rakyat. Takkanlah kita hanya bersemangat apabila di depan kamera, tetapi bila acara habis, kita tinggalkan sampah ibarat tiada jiwa. Ada pula netizen yang membalas kritikan Ngakor Ming dengan mengatakan ini semua kerja sabotaj. Bukan peserta demo yang buang sampah, tetapi sabotaj oleh pihak tertentu untuk memburukkan image. Sama ada benar atau tidak, itu masih lagi belum dapat dibuktikan secara sah. Namun kenyataan ini menggambarkan bagaimana isu tanggung jawab sivik boleh bertukar menjadi perdebatan politik yang tidak berkesudahan. Persoalannya, apakah penganjur perhimpunan telah menyediakan plan pengurusan sisa buangan sebelum acara berlangsung? Adakah notis ataupun arahan disampaikan kepada peserta agar membawa beg sampah sendiri ataupun membersihkan kawasan masing-masing selepas perhimpunan? Jika tidak, maka sebahagian daripada kesalahan ini turut terletak pada bahu penganjur. Kita boleh bandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepun ataupun Korea Selatan, di mana kebersihan menjadi budaya dan keutamaan. Selepas acara besar seperti festival ataupun demonstrasi, rakyat mereka akan kembali semula untuk membersihkan kawasan. Malah kalau di Jepun, kalau kita tengok di Jepun, penyokong bola sepak pun akan membersihkan stadium mereka, walaupun mereka itu bukanlah pekerja kebersihan. Jadi, adakah rakyat Malaysia sanggup berubah ke arah masyarakat yang lebih bertanggung jawab, ataupun kita akan terus menyalahkan orang lain setiap kali timbul isu sebegini? Ini bukanlah soal politik, tapi ini adalah soal budaya dan juga marwah negara. Demo boleh, suara rakyat kita raikan. Tapi bila sampah bersepah macam tapak pelupusan, itu kawan-kawan bukan demokrasi. Itu adalah kebodohan. Kamu mahu lawan kerajaan, silakan. Tetapi jangan lawan kesedaran sivik. Persoalannya sekarang, siapa sebenarnya yang kurang ajar? Rakyat yang buang sampah ataupun kerajaan yang tegur? Coba kamu komen di bawah dan beritahu kami. Patutkah demo macam ini diwajibkan? Ada penganjur sediakan plan pengurusan sampah? Atau sebenarnya rakyat sendirilah yang kena sedar? Tidak payah disuap. Sebab rakyat kan pintar-pintar semua. Jangan tunjukkan diri itu bodoh. Let's argue in the comments, kawan-kawan. Sila penuhkan ruangan komen di bawah. Mari kita bincang bagus-bagus dan ulaskan pandangan serta pendapat masing-masing. Terima kasih semua. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Jumpa lagi.